Assalamualaikum guys, welcome back. Info ni aku dah beberapa hari dah dapat daripada sahabat-sahabat kita benda semua. Tapinya aku tak berkesempatan untuk buat video dan hari ni barulah sempat untuk aku berkongsi dengan korang. Benda ni walaupun kita baru tahu secara detail, tapi aku yakin ramai antara kita tak terkejut sebabnya kita dah tengok dah benda-benda ni semua dekat dalam movie, komik dan sebagainya. Dia bukan apa, rupa-rupanya dekat dalam dunia sebenar pun kita kena hadap dan juga benda ni sememangnya wujud. Cuma beza dia dekat dalam filem kita boleh tumpaskan penyenayah-penyenayah ni dalam masa 2 jam ataupun 3 jam ataupun paling lama trilogi. Malangnya dekat dalam dunia nyata, mungkin dengan kuasa kita sendiri, dengan apa yang kita ada sekarang ni, kita tak mampu untuk melawan dajjal-dajjal kecil ni. Mungkin boleh jentik sana sini semua, tapi kalau kata nak hapuskan secara total, memang mustahil. Kisahnya, kita tahu ada satu pertubuhan dekat dalam dunia ni yang ditugaskan ataupun tujuan dia ialah untuk membantu dan juga melindungi kanak-kanak yang mungkin terpinggir, mungkin yang tertindas dan sebagainya, yang mana pertubuhan ni dikenali sebagai UNICEF. Setakat ni UNICEF bertapak dekat lebih dari 190 negara dekat dunia ni dan dorang sedut duit daripada sumbangan-sumbangan orang ramai satu dunia, yang mana dorang ni letakkan kepercayaan dekat UNICEF untuk agihkan dan juga salurkan sumbangan diorang ni kepada kanak-kanak dan juga ibu-ibu yang terkesan dengan pelbagai condition, sebagai contoh kemiskinan, kelaparan, penyakit berbahaya, dan semestinya sebagai contoh macam situasi yang berlaku dekat negara saudara kita sekarang ni, iaitu konflik antara bukan nak kata dua negara pun kan, konflik di antara tempat setinggan dengan negara yang didiami oleh penduduk asal. Dan mulai tahun 2022, pertubuhan ataupun organisasi UNICEF ni telah pun diuruskan oleh seorang wanita yang nampak sangat-sangat segak dan juga cekal, iaitu Catherine Russell. Catherine Russell ni bekas manager dekat White House dan juga dia pernah juga menjadi seorang lawyer. Kalau tengok latar belakang dia memang dahsyat dan juga hebat. Dengan wajah yang manis, ibaratkan macam nenek-nenek kita. Mungkin kita terfikir ataupun mungkin kita dengan confidentnya duk terasa yang dialah calon yang sesuai untuk menjawat jawatan ni dan dia boleh jalankan tanggungjawab dengan baik. Tapi rupa-rupanya indah khabar dia rupa. Nenek ni rupanya perangai dia sebiji macam Mother Caramel dekat dalam One Piece. Aku cuma bagi korang sikit pengenalan lah pasal Mother Caramel dekat dalam komik One Piece ni. Dia ni basically diportraykan sebagai seorang biarawati ataupun panggil apa, sister, yang depan mata manusia biasa ataupun rakyat biasa, dia ni memang sangat baik, sangat menjaga anak-anak. Dia sanggup untuk kutip anak-anak yang terpinggir dekat tepi jalan dan sebagainya, bawa pergi ke rumah dia dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya dekat belakang tabir, dia ni penyelundup paling besar sekali dekat dunia. Dekat black market, dia ni terkenal sebagai tukang jual budak-budak nombor 1. So lebih kurang macam tu lah asasnya. Yang mana kalau kata kita tengok si Catherine Russell ni, dia merupakan seorang yang menguruskan sebuah badan kebajikan yang terkenal dekat dunia. Itu secara rasmi. Tapi kalau kata kita semak latar belakang dia secara terbuka, dia ni sebenarnya berkahwin dengan Thomas Donilon, iaitu pengurusi untuk salah sebuah syarikat pengurusan ataupun pelaburan terbesar di dunia, iaitu BlackRock Investment Institute. Syarikat ni punya terkenal dan juga kaya. Dia termasuk dekat dalam list antara 500 syarikat paling top di dunia. Syarikat ni menguruskan dana dan juga pelaburan aset daripada klien dan semua tu bernilai secara totalnya sebanyak 43 trilion duit kita, dan semestinya diorang melabur dekat dalam banyak sektor termasuk. Dan dengan apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang sekarang ni tengah struggle dekat negara tembikai, maafkan aku, bukan aku nak buat kelakarkan benda semua ke, tapi ini ialah terms terbaru yang digunakan oleh netizen dekat Malaysia, netizen dekat dunia untuk mengelakkan daripada konten-konten kena sapu dengan Mark Zuckerberg dan juga rakan-rakan sekutu dia. Termasuk dekat sini lah. But anyway, dengan apa yang terjadi kepada negara saudara kita, BlackRock ni terkantoi. Dorang lah sebenarnya yang supply. Dan tak cukup dengan tu, dorang ni jugalah sebenarnya yang menyokong misi Is the Gale. Tapi macam mana pun kita tak terkejut sangat lah, sebab kita memang sedia maklum yang dorang ni memang syarikat daripada United States. BlackRock Investment ni juga terkenal disebabkan dorang ada satu lagi skim yang dorang gunakan untuk mengayakan lagi diri dorang, iaitu satu skim yang lebih kurang sama macam Ahlong. Yang mana skim ni dipanggil sebagai Shadow Bank. Dia lebih kurang sama macam bank-bank tradisional yang biasa, maksudnya bagi pinjam duit dan sebagainya. Tapi dekat Malaysia ni kita faham lah kalau kata Ahlong tu, kita buat pinjaman dengan Ahlong tu macam mana. So BlackRock ni macam tu lah dia punya konsep. Dia untuk info korang, Shadow Bank ni korang boleh tengok lah dekat internet apa maksud secara detailnya. Tapi asasnya Shadow Bank ni bermaksud dia tak gunakan sistem bank tradisional, cumanya dia bagi pinjaman ikut pintu belakang. Dan cara dia semua tu memang berlainan lah. Kiranya kalau kata dekat dalam filem, syarikat macam ni lah sebenarnya yang si John Wick tu tapau. Ataupun dekat dalam One Piece, kalau kata korang follow, syarikat ni lebih kurang sama macam Barrack Work yang diketuai oleh Sir Crocodile. Yang ni pun
pun aku bagi sikit info lah dekat korang. Syarikat Barrack Work ni asasnya ialah satu syarikat yang sebenarnya dia menguasai satu negara dari belakang. Cara dia ugut satu negara ni, lepas tu dia masukkan spy dekat negara-negara jiran dan kemudian spy-spy ni lah sebenarnya yang provoke negara masing-masing sampaikan masing-masing bercakar dan juga timbullah pelbagai konflik di antara kedua-duanya. Dan lepas tu syarikat Barrack Work ni lah sebenarnya yang duk supply macam-macam lah dekat tentera yang sini dengan tentera yang sini. So bila kata berkelahi antara kedua ni, yang akan menang tu sebenarnya yang syarikat tu, sebab dia lah sebenarnya yang akan take over negara tu. Sekarang ni Catherine ni sendiri pun dia tak ada kata apa-apa pasal apa yang berlaku dekat Gaza. Maksudnya apa-apa macam kata nak stopkan apa yang terjadi ataupun contohnya dia ada effort. Dia tak ada effort lah senang cakap untuk pujuk suami dia untuk stop supply alat-alat yang berbahaya kepada negara yang bergolak. Bukan apa, kalau kata dia bersuara, makanya keuntungan suami, syarikat suami dia tu akan makin menurun. Makanya diorang tak adalah banyak untung. Jadinya sekarang ni buat apa aku nak peduli pasal hal orang lain, sedangkan family aku bila kata terjadinya perkara-perkara macam ni, family aku yang kaya. Dan bila kata negara makin bergolak, ini merupakan satu promosi ataupun marketing yang terbaik untuk organisasi macam UNICEF ni, sebab makin ramailah yang menyumbang dengan harapan sumbangan diorang tu akan sampai kepada mereka yang memerlukan. Memang sampai, tapi macam mana pun diorang tetap juga collect untung daripada sumbangan-sumbangan kita. So kiranya dekat depan diorang dapat untung macam tu, dekat belakang ni diorang duk push lagi syarikat-syarikat yang lain ataupun negara-negara yang bergolak ni supaya lagi korang cakar lah lagi. At the end of the day, yang untung siapa? So apa moral ataupun apa yang kita boleh bertindak dengan info yang kita dapat ni? Of course, yang pertama sekali kita boleh stop untuk bagi sumbangan bukan saja kepada UNICEF tapi kepada UNHCR, sebabnya macam dulu aku ada bagi sumbangan setiap bulan pada UNHCR, tapi masalahnya bila kata dia bantu Sajat untuk lari pergi ke Australia, aku terus stop bantuan ataupun sumbangan aku kepada UNHCR. Dan kalau ikutkan perangai macam ni kan, aku rasa lagi selamat dan lagi better kalau kata kita sumbangkan duit kita dekat Aman Palestin, ataupun macam sekarang ni aku dapat recommendation daripada sahabat-sahabat aku supaya aku menyumbang dekat MAPIM. Mana yang kita boleh stop, mana yang kita boleh boycott, silakan. Mungkin kita tak dapat nak cover semua, tapi at least kita mencuba dan juga bagi impact sikit sebanyak, yang mana ini merupakan satu mesej yang terbaik untuk kita sampaikan kepada golongan elit ataupun golongan-golongan businessman dekat atas sana, dekat luar sana. Jangan main-main dengan kekuatan rakyat dan juga netizen yang inginkan keamanan. Jangan fikir bila kata kau dekat atas, kau boleh buat ikut suka hati kepala bapak kau. Aku harap korang boleh bantu untuk sebarkan info-info ni kepada sahabat-sahabat ataupun saudara-saudara korang, dan semoga info ni bermanfaat untuk kita semua. Dan akhir kata pepantun, pergi jeti tangkap ikan. Hajatnya ingin membuat laksa. Depan makan, belakang makan. Yang rugi, rakyat biasa. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum. Mantap!